Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana. Selamat datang, selamat menonton program rancangan Bicara Literasi Demokrasi terbitan Ailit buat siri yang pertama. Tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan dengan politik dan demokrasi dalam golongan belia. Benarkah golongan belia ataupun yang lebih utama kita nak sentuh pada hari ini bersama dengan panel kita adalah berkenaan dengan politik kampus dan juga mahasiswa. Jadi saya kira pada hari ini anda bersama-sama dengan saya, Hisham Basabah dari Ailit sebagai pengacara rancangan ini bersama-sama dengan panel yang kami bawakan khas kepada anda semua untuk merungkai persoalan-persoalan dan juga membicarakan tentang politik dan demokrasi dalam golongan mahasiswa. Diperkenalkan Tuan Nazrul Haji Ismail. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Dari Penang sanggup datang ke rakaman ini untuk kita berkongsi bersama dengan sahabat-sahabat anak-anak muda yang berada di luar sana Tuan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, Tuan Nazrul ini adalah seorang figura yang sangat berpengalaman luas di dalam dunia kemahasiswaan. Beliau berpengalaman lebih kurang 27 tahun. 27 tahun di dalam bidang kemahasiswaan sebagai seorang pegawai di Hal Ehwal Pelajar USM dulu. Ya, betul. Jadi, maknanya tuan-tuan dan puan, sebanyak 27 barisan MPP telah dikendalikan oleh beliau. Maknanya sangat-sangat luas pengalaman beliau dan hari ini kita nak kongsikan, kita nak minta beliau kongsikan pengalaman beliau. Apakah sudut pandang beliau terhadap politik kampus? Benarkah politik kampus yang sebanyak 27 kali itu dipengaruhi oleh elemen-elemen luar? Dan adakah perbezaan, terdapatnya perbezaan di antara mahasiswa dahulu dan juga mahasiswa sekarang? Adakah juga terdapat perbezaan dari segi sikap, dari segi pendekatan politik mahasiswa yang terkungkung di dalam AUKU katanya, dan juga mahasiswa yang selepas diberikan kebebasan untuk menceburi politik sama ada di luar ataupun di dalam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ingin bertanyakan kepada Encik Nazrul lah berkenaan dengan apakah pandangan tuan berkenaan dengan politik dan demokrasi itu sendiri tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton atau pendengar dan juga kepada Cik Hisham. Terima kasih juga kepada Ailit kerana sudi menjemput saya ke sesi perbincangan ini. Tajuk sangat menarik. Sepanjang kerjaya saya sebagai pengurus atau pegawai di ACP ataupun di industri, betul lah saya memang terlibat lama dengan pelajar ataupun belia di kampus. Nanti kita akan cuba untuk share together lah apa keadaannya. Dan Cik Hisham pun pernah jadi student. Dapat merasai bagaimana keadaan pelajar yang hidup dalam kampus. Kadang-kadang menjadi satu dilema pelajar, ke mana arah yang nak dibawa. Pelajar ni sangat idealis. Betul. Mempunyai perjuangan yang tersendiri. Semangat memberontak. Itu perkara biasa. Betul. Kerana itu sebagai pegawai di ACP, kita nak kena deal dengan mereka ini menggunakan pendekatan diplomasi, bukan konfrontasi. Balik pada soalan yang Cik Hisham tanya tadi tentang demokrasi. Betul. Politik dan demokrasi. Politik dan demokrasi. Okey, kita tahu demokrasi ini adalah satu sistem politik yang kita amalkan. Macam Malaysia ni kita amalkan politik demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan. Kita mewarisi daripada British penjajah kita. Kerana itu ada persamaan antara kerajaan United Kingdom ataupun British sana dengan kita sama. Mereka ada Queen, juga kita ada Agung. Sama saja. So, kita di Malaysia mengamalkan demokrasi. Sebenarnya demokrasi kita ni demokrasi yang mempunyai satu kaedah yang tersendiri. Kalau kita tengok sejarah demokrasi kita ni, kalau melihat kepada fokus pada pilihan raya, pilihan raya pertama yang diadakan di Malaysia adalah pada tahun 1951. Betul. Kita ada pilihan raya Majlis Pemendaran Pulau Pinang ataupun Georgetown 1951, 52 Kuala Lumpur. Okay, ini titik tolak
the first election Di tanah Melayu berdiri. kita ni sebelum merdeka. Mm-mm. Sebelum merdeka. Jadi maknanya orang hidup di bandar, dia merasai that election. Betul. Yang di kampung belum lagi. Ya. Okey. Kemudian election umum yang pertama di tanah Melayu ialah pada tahun 1955. Mm-mm. Ya. Ini maknanya yang di bandar, yang di kampung juga merasai mengundi. Betul. Itu sebelum Sebelum merdeka. Mm-mm. Kemudian lepas merdeka 59 tak salah saya. Ya. Okay, kita Ada ada itu, election yang pilihan pertama raya. Mm. lepas merdeka. Jadi kita kira 59 itu tarikh pertama, bukan 55. Betul. Kan itu 14 kali kita menjalankan pilihan raya daripada 55 sampailah 2018. Betul. Okey, 14 kali, 15 akan datang. Ya. Jadi maknanya demokrasi kita ni sudah pun berjalan dengan keadaan yang cukup menarik. Mm-mm. Okay. On the way-nya itu sudah tentulah lagi lama 64 tahun kita 64 tahun merdeka, merdeka. 14 kali kita mengarungi pilihan raya. Sudah tentunya kematangan itu sudah ada. Betul. Kalau segi umurnya masih remaja, Masa remaja. 14 kali. Mm. Kan? Tapi on the way-nya itu kita berhadapan dengan berbagai-bagai situasi. Jelmaan demokrasi itu Mm. macam-macam. Kalau negara-negara macam UK, US beratus tahun. Betul. Kerana itu Abraham Lincoln kata demokrasi itu apa, daripada rakyat, berrakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya. Itu Abraham Lincoln. So maknanya demokrasi kuasa rakyat. Betul. Perkataan demokrasi, demo tu pun kalau dia perkataan Greece, Mm-mm. demos adalah rakyat. Krasi itu, kratos adalah apa nama tu, kuasa. Kuasa. So maknanya demokrasi kuasa Kuasa rakyat. rakyat. So maknanya rakyatlah yang memilih daripada tahun 55, Mm-mm. the first election umum, lepas merdeka 59, Ya. lepas merdeka, sampailah 2018 baru hari ini. the power is di tangan rakyat. Ya, rakyat. So maknanya sejarah kita menunjukkan bahawa demokrasi itu adalah sistem politik yang sangat stable. Mm-mm. On the way-nya itu adalah cabaran. 1969 lepas Betul. election Cinglan ni Ya. sedikit apa nama cabaran yang kita hadapi. Mm-mm. 2018 the first time jatuh apa nama kerajaan yang dulu, Ya. naiklah kerajaan baru. Itu juga adalah pilihan daripada rakyat. Itu juga pilihan rakyat. Ya. So apa yang saya nak sebutkan tadi bahawa kuasa rakyat, kan, semua parti politik yang terlibat menghormati kuasa rakyat. Betul. Maknanya kalaulah kalah, diterima kekalahan itu. Mm. Kalau menang, hormati. Itu pilihan rakyat. Satu perkara yang saya sebenarnya sangat orang kata impress lah dengan keadaan di Malaysia ni tuan. Sepanjang 61 tahun, kerajaan terdahulu telah memegang pentadbiran negara. Dan selepas tewas di dalam pilihan raya, tidak berlaku sebarang rusuhan. Kalau kita tengok dekat beberapa negara lain, sekiranya ada sebuah rejim kerajaan yang tu dah lama berkuasa, kalau jatuh, saya yakin mesti ada kerusuhan. Betul. Tapi di Malaysia tak ada berlaku tuan. Kenapa tu tuan? Okey, inilah yang saya sebut tadi, the beauty of demokrasi ini. Ya. Kan? Seorang Perdana Menteri pernah berkata, Hmm. Tun Mahathir Ya. pernah berkata bahawa bila orang tanya dengan dia, apa erti demokrasi di Malaysia? Hmm. Dia kata di Malaysia kita ada acuan kita sendiri. Ya. Tak boleh ikut orang lain. Ya. Kan? Kita ada acuan kita sendiri. Maknanya yang saya sebut beauty tadi ialah kematangan. Betul. Kan? Kematangan tentang apakah erti demokrasi, menghormati kemenangan, Hmm. menghormati kekalahan, Ya. orang yang menang naik dan diserahkan. Sebab itu ialah pilihan rakyat. Betul. Jadi maknanya pada awalnya bila kalah itu ramai orang kata Akan berlaku kerusuhan. akan kita berlaku pernah berlaku 69 Betul. sama dia punya apa nama kedudukan kecil itu kan berlakulah. Tapi 2016 tidak berlaku. Penyerahan kuasa berlaku dengan aman, Betul. secara rasional, secara bijaksana Ya. dan life continue. Betul. Politik continue, kerajaan continue, semuanya berjalan. Maknanya selari dengan apa yang tuan kata lah. Kita 14 kali pilihan raya ini maknanya road kematangan tu dah Kematangan. sangat cantik. Yes. Bukan kita nak mengatakan tahun 1969 raya tak Dah, matang. dah. Tetapi mungkin pada ketika itu masih lagi baru. Masih lagi baru Betul. dengan sistem demokrasi. Yes. Tapi 2018 telah menerjemahkan satu kematangan yang sebenarnya saya kira itu adalah kematangan rakyat sebenarnya. Nah, ini yang boleh kita kata begitu memang betul pun. Kerana kematangan rakyat
yang telah melihat 13 kali sebelum itu pilihan raya, maka berlakulah sesuatu yang dia kata perkara baru. Betul. Okay, tapi rakyat menerima. Ya, dan majoriti memilih. Perkataan memilih itu. Kan, memilih itu. Whoever yang dipilih, dialah yang akan naik. Maknanya, parti-parti politik kena hormati. Betul. Yang sebut tadi, kuasa rakyat. Dia pilih, kita hormati. Betul. Kalau dia mengekalkan yang mana yang ada, kita hormati. Jadi kuasa parti-parti politik itu dia tak boleh melawan kuasa rakyat. Betul. Kan? Yang tu. Dan kerana itulah kita lihat ada keunikannya. Keunikannya hingga kan bila berlaku 2018 tu, satu dunia melihat. Ya, satu dunia macam kata, Malaysia tak ada apa masalah ke? Sama juga dengan some state. Ya. Beberapa negeri 2013, 2000 election sebelum itu, ada negeri yang jatuh ke tangan pembangkang. Betul. Persekutuannya ialah parti lain. Dan juga itu juga beauty of demokrasi. Ya. Bukan maknanya persekutuan itu maka negeri parti yang sama, tidak. Masih lagi peruntukan daripada federal turun juga. Yang masih lagi itu dari segi pengurusan kerajaan. Tapi dari segi politik rakyat memilih persekutuan parti yang berbeza dengan negeri diterima. Betul. Kan? So kita menghormati. Okay? Ini yang saya kata tadi di beauty. Keunikan dan beauty demokrasi Indonesia maknanya sudah ada kematangan yang menarik. Betul. Jadi tuan, saya macam tertarik apabila tuan bercerita tentang berkenaan dengan orang kata apa, susun galur perjalanan demokrasi negara sejak sebelum merdeka sehinggalah ke saat ini. Tetapi walau bagaimanapun saat akhir-akhir ini tuan, kita dapat lihat banyak sekali suara-suara yang mempersoalkan tentang hak tertentu, kaum-kaum tertentu di dalam perlembagaan persekutuan. Jadi adakah sistem demokrasi yang kita amalkan pada hari ini masih lagi relevan untuk kita kekalkan sehingga 20 tahun akan datang ataupun seterusnya lah? Sebab pola masyarakat semakin berubah sekarang ni. Kita boleh melihat suasana yang terkini. Generasi makin berubah. Generasi lama makin kita kata hilang. Ada meninggal sebagainya. Dan kita tahu bahawa generasi muda akan tampil. Betul. Untuk mengambil alih. Ini kita kena akui. Dan generasi muda ni pula generasi yang lebih terbuka. Betul. Dengan internet, media sosial dan sebagainya. Dia knowledge dia dapat itu from the media sosial itu banyak. Betul. Membandingkan di luar negara dalam negara. Jadi maknanya dalam masa-masa terdekat ini akan berlakunya satu perubahan paradigma itu berubah. Kan? Generasi muda ini akan melihat perkara-perkara baru. Mungkin kalau dulu ianya base kepada bangsa, kaum. Mungkin akan datang dia lebih kepada siapa boleh menyumbang. Betul. Siapa yang boleh menjalankan tugas. Parti mana yang boleh membawa kepada kemakmuran berakyat. Panggil ideologi pragmatisme. Yes. Dia bukan lihat lagi warna kulit. Betul. Bukan melihat lagi sahabat seagama. Tidak lihat lagi kepada roots di mana dia lahir dan sebagainya. Dia lebih kepada meritokrasi lah tuan. Bagus pergi. Okey. Sebenarnya saya tak nak gunakan meritokrasi. Meritokrasi kan. Sebab dia ada banyak definisi. Betul. Kan? Saya lebih suka melihat bahawa pemikiran mereka ini sudah akan berubah. Kan? Berubah kepada pendekatan baru iaitu melihat kepada apa yang mereka disumbangkan. Kan? Kalau sebut politik, dia bukan lagi melihat kepada individu. Dia melihat kepada ideologi parti. Kan? Sekarang pun di Malaysia kita pakai parti. Ada setengah negara demokrasi dia pakai nama orang maka menang. So ini mungkin berubah. Kan? So maknanya partisipasi golongan muda ini dia akan berubah. Betul. Kan? Dia berubah. Tapi isunya nanti ialah adakah parti-parti politik di Malaysia ini boleh berubah? Itu saja. Kalau anak muda itu sudah pun berfikiran yang terbuka, tidak melihat pada perbezaan tadi. Betul. Okey, dia melihat kepada apa sumbangan persamaan. Okey,
parti politik pun dia kena Betul. ubah kepada pendekatan yang akan datang. Ya. So ini juga kita akan lihat, bukan bermakna kita menolak 100% roots Ya. kan, bangsa dan sebagainya. Dia boleh bergerak sekali, okey, dengan politik yang dulu dengan yang sekarang sekali, tapi kita mesti ada di tengahnya saling hormat menghormati, kan? Ya. Because perlembagaan masih ada di situ, menghormati 153, kan, perlembagaan agama, kaum dan bangsa sebagainya masih ada di situ, kan? Masih kita bergerak sekali. Mungkin satu masa nanti Dia akan jadi berbeza. Sebab benda tu memang dah meresap ke dalam nadi masyarakat sebenarnya. Ini keadaan kita sekarang ni, kan? Saya tidak menyentuh soal perjuangan parti politik yang ke arah, tapi kita kena hormati, kan? Kebersamaan, kerjasama itu kita hormati. Yang ada itu kita hormati. Itu tunjang kita. Itulah tunjangnya. Hormat menghormat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sebab kerana program ini dinamakan literasi demokratik untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kecerdikan berkenaan dengan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia ini. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya banyak negara di dunia ini mengamalkan sistem demokrasi. Contohnya macam di United States of America, Amerika Syarikat itu sendiri mengamalkan demokrasi juga, tetapi demokrasi mereka lebih kepada kepresidenan. Berbeza dengan kita. Kita sangat unik walaupun kita mengamalkan sistem demokrasi dari rakyat untuk pada rakyat. Tetapi kita masih ada lagi hak dan juga orang kata kuasa-kuasa tertentu yang diperuntukkan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menstabilkan keadaan. Contoh yang baru-baru ni tak silap saya tuan, berkenaan dengan peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 pada ketika itu. Dan apabila adanya hak daripada ataupun peruntukan kuasa yang diperuntukkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, negara masih lagi kekal aman. Kalau negara lain saya rasa sudah berantakan agaknya tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat tertarik tadi dengan apa Tuan Azrul kata berkenaan dengan anak muda dan sebagai pelapis negara dan sebagainya. Mereka inilah yang akan meneruskan kesinambungan kepimpinan negara. Jadi sebagai seorang yang berada di dalam dunia universiti yang sangat lama, 27 tahun, Tuan pasti Tuan mempunyai pengalaman dan juga ilmu berkaitan dengan pengurusan mahasiswa. Jadi mungkin Tuan juga adalah antara individu yang dapat mengenal pasti kualiti ataupun apa yang diperlukan oleh seorang anak muda untuk menjadi seorang kepimpinan di peringkat MPP di universiti. Sebab rata-rata mengatakan bahawa MPP ini sebenarnya adalah cerminan kepada kepimpinan negara pada satu ketika nanti. Jadi tuan saya nak tanya ni, apa nama ni, mahasiswa ni golongan, kita pun tahu macam tuan cakap tadi, golongan mahasiswa ni adalah golongan yang melawan, golongan yang idealis dan sebagainya. Jadi sebagai seorang yang berada di hal pelajar, benar ke ada dakwaan-dakwaan tertentu pada satu ketika dahulu yang mengatakan bahawa hak-hak dan juga gerakan-gerakan pelajar untuk berpolitik di universiti ini telah disekat khususnya oleh AGP? Jadi tuan kena jawab benda tu. Okey, bila sebut pelajar universiti, anak muda yang masuk ke universiti, betul. Kalau awam kita ada 20 buah. IPTS di Sarawak. Beratus IPTS. Sebenarnya pengalaman saya sebagai pegawai CP, satu kita kena faham bahawa yang masuk pelajar ni sebenarnya adalah mereka ni adalah talent, satu bakat. Betul. Yang masuk ke universiti, dulu sekolah, masuk ke universiti, melangkah ke universiti, dia berada dalam alam baru. Jadi tugas kita di ECP adalah kita nak membangunkan bakat, pembinaan bakat, yang kita sebut selalunya sebagai student development, pembangunan pelajar. Jadi itu konsep pertama. Soal kebajikan perkara yang memang berjalan. Berjalan. Sebab ICP ini antaranya tugasnya adalah menjaga kebajikan dan membangunkan bakat. Okey. Tapi kalau sebut soal tadi, yang persoalan yang Cik Syah sebut tadi, ianya menyentuh soal pembangunan pelajar. Sekat perkembangan mereka nak berpolitik dan sebagainya. Jadi kalau kita faham definisi pembangunan pelajar, dia masuk daripada sekolah ke universiti, dia masuk dalam dunia baru,
Di universiti lah tempat kita membina Betul. bakat mereka, Bakat, karakter, karakter kualiti. mereka di situ. Ya. Kerana itu, bila mereka masuk, mereka ini kita dedahkan berbagai-bagai perkara, tapi masih lagi terikat dengan peraturan. Betul. Kan? Peraturan yang ada. Kalau kita sebut di universiti, maka kita bercakap tentang AUKU. Ya, sangat popular AUKU ni. Sangat popular. Kan? Berbagai-bagai tafsiran. Kan? Yang saya sebut tadi sebagai ada peraturan. Mana-mana pun. Di sekolah ada peraturan, di rumah ada peraturan, rumah saya pun, anak saya ada peraturan. Betul. Tujuh balik. Betul. Jangan keluar rumah lagi. Kan? So, yang kontrolnya adalah ayah. Ya. Di universiti, masih lagi kontrol by pentadbiran universiti. Ya. Jadi dia masuk, bukan kontrol lah, mana kawal dia. Kawalan yang Kawalan. apa nama tertentu. Okey, so maknanya, AUKU ni menjadi isu. Okay. Kalau kita lihat, AUKU ni daripada 1971, Ya. kan, diwujudkan, dikubah, diluluskan 21 sebagai satu daripada kita kata undang-undang, okay, untuk menguruskan sebuah universiti. Kan? Dan kalau Syam tengok pada AUKU, dia ada 27 section saja. 27 section tu 27 section. Hanya 2 section dia berkaitan dengan pelajar yang direct. Betul. Section 15, section 16. Okey. Yang 15 inilah menjadi kontroversi. Main banyak-banyak daripada 27 tu hanya satu atau dua saja yang bermasalah di bawah Maknanya, bermasalah dari dua segi ni mahasiswa. yang paling pelajar selepas 74. Ya. Sebenarnya pindahan dibuat oleh 24, 25. Bila Perdana Menteri Pendidikan ketika itu membuat pindahan. Memasukkan section 15. Daripada 74 sampailah kepada 2012. Baik. Rasa saya ada lebih kurang 37 tahun. 37 tahun. Okey, 37 tahun itu, okey, AUKU yang 34 tadi, itulah dia pindahan yang menghalang pelajar daripada terlibat dengan politik di luar kampus ataupun di dalam kampus. Kedua, luar tak boleh, dalam. Okey, itu adalah undang-undang yang ada. Ketika itu mungkin kerajaan ada alasan tertentu. Kita tahu bahawa daripada 2174 ada berbagai-bagai demokrasi sosial. Betul. Demokrasi baling lah, demokrasi Ya. macam-macam yang melibatkan pelajar. Kita tahu sejarahnya. Tasik Utara Okey, Bilik Baru. hampir pelajar ramai yang ditangkap sebagainya. Dia mengganggu gugat dari segi pelajar yang tinggal kampus dan juga mungkin juga ketenteraman awam Ya. ketika itu. Maka dibuat pindahan. Mm-mm. Dan 74-75 itu bermulalah ada sedikit sekatan Mm-mm. yang pelajar tak boleh terlibat politik di luar. Ya. Politik ni kita kena lihat dalam dua sudut. Mm-mm. Kan? Lalunya bila orang cakap AUKU ni disebut politik ni, politik luar, betul lah. Betul. Itu politik kepatian di luar. Tapi dalam kampus, kita still membenarkan budaya politik kampus itu sendiri. Betul. 74 itu walaupun di luar tak boleh, dalam tu ada pembudayaan dia. Masih ada latihan-latihan dibuat kepada pelajar. Mengenali demokrasi still ada. Pelajar boleh berkecimpung dalam politik Ya. di kalangan mereka. Contohnya, 74 diwujud pertama, pertama kali diwujudkan bahagian hal ehwal pelajar dengan TNC HEP diwujudkan tahun 1924. Okey. The first, the pindahan dibuat, ada bahagian apa dia yang akan menguruskan pelajar. Di sinilah segala urusan kebajikan dan pembinaan bakat pelajar dibuat. Wujudnya Badan-Badan Kesatuan Pelajar. Wujudnya MPP. Nak wujud MPP, ada pilihan raya. Betul. Dalam AUKU tak sebut pilihan raya, disebut pemilihan Pemilihan. pelajar. Kan? Dan pemilihan maknanya ada pengundian. Tapi kita kenal sebagai PRK lah. PRK lah. So maknanya, adalah pelajar boleh belajar tentang demokrasi dengan cara dia menjadi calon, bertanding, kemudian ada pemilihan, pengundian. Pelajar nak jadi presiden kelab, dia ada AGM. Betul. Banyak persatuan dalam kampus. Ya. Maknanya, pelajar di situ, kita dah pun mendidik mereka dengan pengetahuan, knowledge tentang demokrasi. Demokrasi.
dalam budaya mereka dalam kampus. Ya. Tak dicampur aduk dengan di luar. Baik. Dan memanglah macam Cik Isan sebut tadi, parti politik luar ni seronok. Ya. Dia nak masuk ke dalam, nak tarik pelajar. Betul. Gairah mereka nak masuk ke universiti. Sebab apa? Mereka ni adalah generasi akan datang. Betul. Terpelajar. Terpelajar. Okay. Kerana itu, parti politik ni nak menyunting, nak menawan, kan? Nak mengkader kan? Nak mengkader, nak meminang, semua dia. Sebab kalau boleh, nak tarik the best Kandidat untuk mewakili mereka nanti. dengan ideologi mereka. Ya, ya. Tapi yang ni tak boleh. Mm-mm. Sebab aku ketika itu tak benarkan. Betul. Hingga 2012. Jadi ketika itu, pelajar masih lagi, budaya politik telah pun terlatih, masih terlibat, ada pemimpin pelajar. Dan terbukti, semasa aku berlangsung yang 37, yang tak boleh terlibat politik jadi, saya masih ingat lagi ketika satu kita kata pertanyaan dibuat masa itu pemimpin negara Tun Dr. Mahathir. Pelajar bertanya dengan dia, kenapa tak bagi pelajar terlibat politik? Dia kata mudah saja dia punya statement, iaitu pelajar dalam kampus belajar rajin-rajin, cipta kerjaya yang terbaik, lepas tu hampa graduate, keluar dari kampus, buatlah hampa nak buat apa. So maknanya dalam kampus kita belajar betul. Dan ini juga memberi kesan impak yang besar kepada kepimpinan kampus. Bila di graduate, ramai kita melahirkan kepimpinan pelajar. Contoh, bukti yang terbaik, Perdana Menteri kita sekarang, Ya. Datuk Seri Ismail Sabri. Okay? Bekas Dia Presiden pernah MPP. jadi Presiden MPP UM. Ya. Dia adalah pelajar law. Ya. Lahir masa hukum. Masa section itu, Betul. section 15 tu ada. Datuk Sabudin Abdullah, Antaranya. Menteri Luar, Ya. juga adalah Presiden MPP. Mm-mm. Kan? Apa nama tu, Datuk Dr. Mas Rizah, Timbalan Menteri Perniagaan Tinggi. Sekarang, bekas Presiden MPP USM tahun 90-an. Maknanya mereka ni adalah produk AUKU lah sebenarnya. Produk AUKU. Jadi kalau kata bahawa AUKU menyekat, menghalang, itu tidak betul. Baik. Tidak betul. Okay? Indirectly-nya, kita melahirkan. Maknanya mereka masih lagi. Maknanya kita menyediakan pelajar ni, pemimpin pelajar yang ada dalam AUKU ni, Betul. kita melahirkan bakat mereka, tunggu masa nak keluar. Keluar saja, lihatlah contoh sekarang. Betul. Kan? Datuk Safruddin, Doktor ni, Datuk Seri Mahathir Khalid, Ketua Agung MPP USM dulu, 90-an. Kan? Datuk Idris Yusof, bekas Ya. Menteri KPT dulu, Presiden MPP USM. Ramai lagi. Ramai kalau nak cerita tentang menteri atau Yang Perdana ni Menteri. semua produk aku. Ni Timbalan Menteri Kewangan sekarang. Apa nama si Sahar, YB Sahar. Bisa. UTM. Timbalan Menteri. Dah jadi Timbalan Menteri. Jadi maknanya produk AUKU tu, Ya. yang Section 15 masih ada sebelum 2012. Buktinya Betul. sudah ada dari pemimpin. Hebat-hebat pula semuanya sekali. Maknanya AUKU yang diperkenalkan tu sebenarnya dia bukan sahaja, dia bukan nak menyekat tuan-tuan dan puan-puan. Dia sebenarnya lebih kepada kita utamakan apa yang utama dulu. Yes. Masuk universiti betul lah. Betul, Berpolitik pun adalah salah satu pelajaran dan pendidikan. Tetapi pencapaian apabila kita masuk ke satu-satu tempat tu, kalau nak berpolitik saja tapi pencapaian akademik teruk, tak guna. Dia menghalang. Sebab pada zaman saya juga, pada ketika saya bergelar mahasiswa dulu dan ketika saya menganggota MPP juga, ada beberapa sahabat-sahabat ni yang pantang ada satu isu, pasti akan buat demonstrasi, berguling atas jalan raya dan sebagainya. Dia kawasan kampus. Dia berseronok. Dia seronok. Tapi apabila cerita berkenaan dengan kepimpinan politik, nombor satu tuan. Ya. Tapi kelas tak masuk. Pengalaman saya, kumpulan-kumpulan yang apa kita kata, yang suka, Ya, ya. yang seronok, Darah panas orang kata. darah panas, suka buat demonstrasi, memang ada. Ini yang dah terpengaruh. Ya. Okey, terpengaruh dengan pendekatan di luar. Memang ada banyak demonstrasi yang masa zaman saya kita tengok ada kes-kes tertentu yang apa nama buat demonstrasi kat luar. Ya. Kat luar kadang buat. Kat luar. Ada kes yang pecah pagar. Ya. Betul. Kan?
ya, pagar universiti. Semua ni sebenarnya dia mungkin nak menunjukkan kegarahan, kemarahan Ya. pelajar tentang satu isu. Kita nak tunjuk hero tuan sebenarnya. Saya lebih suka bahawa sebenarnya mereka ni dia kesabarannya itu Okey. sudah menjadi kecil, kemudian dia lebih nak menunjukkan menggunakan pendekatan yang lebih, kita kata, agresif. Dan nak mendapatkan keputusan yang segera. Dalam konteks dua kumpulan pelajar ni, satu pelajar yang dalam kampus ini yang jadi pemimpin menggunakan pendekatan diplomasi, Betul. toleransi, rationality, dan mereka ini bukan menggunakan pendekatan buntut. Ya. Mereka akan diplomasi kalau ada satu isu, berjumpa terus dengan pihak pengurusan. Betul. Itu lebih, orang kata lebih afdal orang kata. Dan satu lagi kumpulan yang nakkan agresif, Radikal. konfrontasi, Ya. nakkan keputusan itu cepat. Yang tadi itu dia diplomasi, ikut keadaan tertentu. Ya. Tapi antara dua kumpulan ni, yang berjaya ni, yang paling banyak dapat kesan positif, yang diplomasi. Betul. Kan? Hak yang ni akhirnya ada juga yang kena tata tertib. Betul. Kena gantung dan So ada sebagainya. dua pendekatan yang mereka gunakan. Kan? Ini yang terpengaruh dan dipengaruhi. Betul. Tapi bagi saya, semasa saya duduk di universiti, kita cuba membina yang pertama. Yang kedua ni kita juga layan. Betul. Kita panggil untuk berbincang apa sebenarnya mereka nak. Ya. Kan? Kadang-kadang mereka marah dulu isu pembayaran PT-PT lambat. Betul. Kan? Lambat. Jadi kita universiti berjumpa PN untuk bayar cepat. Okey. Yang dalam pun buat, kadang-kadang kita bantu dulu. Universiti bagi sikit wang pendahuluan kepada mereka. Kerana masa itu isunya mungkin lambat. Ya. Juga ada isu-isu yang remeh-temeh dalam kampus, contohnya naik motor dulu naik motor tanpa topik Ya, legal. itu pun buat Jadi demonstrasi juga. Asrama tak cukup. Kan? Ya. Ada setengah isu air. Isu air. Tak Isu ada. monyet, isu anjing dan sebagainya. Anjing, macam-macam isu. Dan semuanya ini kita mengharapkan pemimpin dalaman pelajar Ya. untuk menggunakan pendekatan diplomasi perbincangan. Tapi ada juga yang marah dengan menggunakan pendekatan yang agresif. Jadi kedua-dua ni kita dengar. Kerana itu pegawai CP kena banyak mendengar dan menghayati persoalan, dan kita buatlah. Sebab kita bila kita mendengar ni, pelajar ni bila kita mendengar, dia akan jadi begitu sentimental. Ya. Sebab kita mendengar. Yang jadi marah sangat konflik ni sebab kita mau mendengar. Ya. Kan? Jadi untuk menawan hati anak muda dalam kampus ini supaya kekenduran konflik tadi ialah kena banyak mendengar. Kena banyak mendengar. Itu formula dia. Itu Kalau formula dia. nak cerita tentang golongan zaman mahasiswa ni, saya yakin Tuan Azrul ni adalah antara orang yang sangat tepat bercerita tentang politik mahasiswa. Sebab 27 tahun pengalamannya dalam menguruskan gerakan-gerakan mahasiswa, sama ada di peringkat universiti dan mungkin juga di luar, di peringkat alumni. Dan saya juga adalah antara kepimpinan MPP pada ketika itu di dalam salah satu tahun itulah di salah sebuah universiti. Dan saya dapat merasai apa yang Tuan Azrul cakap memang betul. Memang benar-benar berlaku pada zaman saya sekalipun. Jadi, yalah, anda inginkan suara anda didengar, tetapi bagaimanakah anda ingin memastikan agar suara anda didengar? Jadi, berdiplomasilah, kerana kejayaan kita untuk mendapatkan kemerdekaan pun bukan atas kekerasan dan juga cara-cara yang radikal, tetapi lebih kepada diplomasi. Dan kerana itulah negara kita kekal merdeka sehingga pada hari ini. Dan kerana kebolehan kita berdiplomasi juga, tuan, negara kita masih lagi aman, jauh daripada sebarang konflik. Betul. Dan tidak pernah mengalami sebarang konfrontasi dengan negara luar. Jadi, kita berhenti sekejap untuk kita menikmati persembahan daripada sahabat-sahabat yang akan menyanyikan lagu yang bertajuk Semangat Yang Hilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali semula selepas kita mendengarkan rakan-rakan kita mendenangkan lagu Semangat Yang Hilang. Semangat yang hilang, kita cari pulang supaya kita menjadi seorang anak muda yang mempunyai visi, yang mempunyai keupayaan dalam menjana kemajuan dan pembangunan negara di masa yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali semula kepada Encik Nazrul dengan soalan-soalan yang saya kira banyak lagi soalan-soalan yang agak panas. Kita nak mengetahui apakah rahsia-rahsia beliau sepanjang beliau bertugas sebagai orang kuat HCP di salah sebuah universiti yang saya kira universiti antara juga universiti yang terpanas ni. Ya. Saya dulu kalau orang sebut tentang USM ni, saya kata dia universiti ahli setan. Ada filem dia, ada filem. Sebab USM ni dipopularkan oleh cerita itulah. Jadi pada ketika zaman-zaman sekolah menengah memang USM ni antara universiti yang saya nak masuk. Tapi ialah keputusan masa tu tak berapa cantik. Ambil lah Form C, dapat juga masuk universiti. Tukar je lah. USM tukar UMS, sama juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berbalik kepada Cik Nazrul. Saya nak bertanyakan kepada Tuan berkenaan dengan pengalaman Tuan sebagai seorang orang kuat di HCP pada satu ketika dahulu. Okey, Tuan berhadapan dengan banyak gelagat mahasiswa. Ya. Sama ada dari pergi sudut MPP lah, mahasiswa yang berpersatuan lah, ataupun mahasiswa yang hidupnya hanya bilik kuliah, kafe dan bilik, itu saja. Ya. Jadi Tuan juga terlibat dalam menguruskan pilihan raya kampus setiap tahun. Dan kalau 27 tahun bergelar sebagai orang kuat HCP ni, artinya 27 pilihan raya kampus Tuan Nazrul terlibat. Jadi Tuan, bagaimanakah, boleh tak Tuan kongsikan pengalaman dan bagaimanakah cara dan kaedah Tuan menguruskan musim-musim pilihan raya kampus ni supaya keadaannya berjalan dengan tenang, tanpa ada sebarang provokasi dan sebagainya. Boleh Tuan kongsikan? Okey, terima kasih kepada Cik Syam. Soalan mengenai ataupun persoalan mengenai pengurusan pelajar lah, terutamanya menguruskan pilihan raya pelajar. Dalam AUKU kita tak sebut pilihan raya. Okey. Kita sebut pemilihan MPP. Pemilihan MPP. Sebenarnya pemilihan MPP ni adalah satu perkara yang memang ada dalam AUKU. Wajib untuk dilaksanakan. Baik. Okay, dilaksanakan setiap tahun. Dia setiap satu sidang ada satu pilihan raya. Dan pilihan raya ini dia sebenarnya mirip samalah dengan pilihan raya di luar. Betul. Sama ada pilihan raya negeri ataupun umum. Masih ada calon, penamaan calon, masih ada kempen, masih ada pengundian. Kerana mereka nak memilih barisan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar, yang mana di dalam AUKU memang ada beberapa jawatan yang dipertandingkan. Betul. Seperti presiden yang dipetua, timbalan dia, kemudian Agung dan sebagainya. Okey. Tapi kebanyakan universiti dalam AUKU kita memilih barisan MPP dulu. Bukan memilih jawatan. Betul. Okey, jawatan itu akan wujud apabila ada calon yang menang. Betul. Kerusi. Kan? Kerusi. Sebab dalam AUKU disebut ada kerusi umum dan ada kerusi pusat pengajian ataupun school ataupun fakulti. Okey. Dan setiap universiti diberikan kuasa untuk mewujudkan beberapa buah kursi-kursi. Kan? Kursi-kursi umum dan juga kursi untuk pusat pengajian ataupun fakulti. Jadi jumlah yang menang itulah akan memilih siapa presiden. Jadi maknanya pengurusannya dalam pilihan raya begitu. Ada penama calon, ada penamaan calon, ada kempen dan ada pengundian dan kita declare siapa yang menang. Betul. Undi pos dia tak ada kan? Undi pos tak ada. Okey. Walaupun kampusnya merata-rata tetap ada. Tetap ada. Tapi kita akan agihkanlah beberapa kursi tertentu. Hanya saya kira semua universiti dia tidak ada parti. Patutnya dia tidak ada platform. Lebih pada neutral. Neutral. Dan maknanya setiap yang bertanding itu dia bertanding atas individu. Individu. Okay, tapi ada juga universiti yang letakkan mereka ni ada kumpulan tertentu. Ada setengah universiti kumpulan tertentu. Tapi majoriti universiti dia tidak ada platform
ataupun dia Tak ada bertanding parti dah atas senang parti. Tidak ada individu. Hmm. Tetapi secara ada jugalah universiti secara kita kata Bawah tanah ni ke? yang tersirat Hmm. ataupun yang tersurat tak ada. Tersirat itu mungkin Mungkin ada. secara tak nampak. Hmm. Mereka mempunyai kumpulan yang mempunyai ideologi yang sama Ya, ataupun mempunyai pemikiran yang seiring sejalan. betul. Mereka diletakkan satu kumpulan. Hmm. Tapi dalam pertandingan tak ada. Ya. Tapi dia boleh duduk. Masa berkemping kita boleh dengar. Okey. Dia berjalan satu tim. Umpamanya mengguna perkataan kami bersama. Semua yang bercakap itu ada bersama. Ya. Dia nampak ini mungkin satu tim. Kalau ada perkataan hidup mahasiswa, Hidup masa satu tim. satu tim lagi pula. Jadi itu mungkin kebijaksanaan mereka Ya. semasa berkempen. Hmm. Kan? Itulah yang berlaku dan dalam pengalaman saya semasa menguruskan pilihan raya itu mungkin juga parti-parti politik di luar dia tertarik Betul. dengan election campus. Hmm. Jadi parti-parti di luar tu dia tertarik dengan election sebab kepimpinan yang akan dilahirkan nanti inilah yang akan disunting oleh mereka untuk mereka duduk bersama untuk panggil mereka bila dia keluar nanti mereka mungkin akan menjadi ahli parti. Ya. Tapi dalam kampus dia boleh tengok Hmm. ini dia tokoh-tokoh. Okey? Hmm. Sama ada mereka ini semasa menuntut dah pun terpikat itu terpulang Terpulang pada pada mereka. Hanya tak boleh menonjolkan Ya. yang mereka Ideologi tarik politiknya. dalam kampus. Itu tak boleh. Hmm. Kan? Tapi mungkin dia punya perjuangan itu boleh nampaklah dari segi action dia. Ya. Yang saya sebut tadi, diplomasi ataupun agresi Lebih kepada sebagainya. agresif. Kan? So menguruskan perkara ini memang satu cabaran besar. Kan? Ada kalanya hangat Hmm. walaupun isu yang dilontarkan isu kampus. Ya. Kan? Hangat yang menjadi mangsa ataupun yang menjadi attackingnya kamilah di SCP ECP. lah. Betul. Di ECP. Hmm. Dia tak puas hati itu, tak puas hati Ya. asrama, tak puas hati itu, kan? Tapi sebagai pegawai ECP, kita menerima, kan? Menerima pandangan mereka, itu lontaran mereka kepada kita, menerima. Kita cubalah nanti lepas ni Hmm. mereka yang menang itu akan kita bersamalah untuk menyelesaikan apa saja isu yang menjadi bahan kempen. Betul. Kan? So kehangatan tu ada. Hmm. Kalau ada yang mengatakan bahawa pilihan raya tu tak hangat ni sebenarnya ada. Tapi isunya isu yang berkaitan kampus saja. Betul. Kan? Kalau mereka nak menimbulkan isu yang di luar kampus boleh. Ya. Tapi ada limitation dia tertentu. Ada limitation. Tertentu. So, inilah yang saya kata pengalaman yang ada. Baik. Dan bagi saya masih menarik kerana election itu masih ada dia. Betul. Pemilihan. Sengit untuk memilih. Kadang-kadang dia punya keputusan itu pun pengiraan undinya very close. Betul. Sangat sengit. Betul. Sangat sengit. Kan? Ada yang terpaksa dulu kita kira secara manual ni. Ya. Pukul 4 pagi baru habis mengira. Betul. Dan malah 2 kali mengira, 3 kali mengira pun ada. Hmm. Kan? Yang mengira tu staff universiti. Tak tidur malam buatnya. Apatah lagi kalau ada argumentasi daripada calon-calon. Yap. Ya, itu pasti akan berlaku. Ada bantahan lah, macam-macam cerita. Jadi kita terpaksa menerima itu hari raya mereka. Betul. Hari raya Dia mereka. dalam universiti ni dua hari raya besar je. Yang pertamanya adalah hari convocation. Yap. Yang keduanya adalah pilihan raya. Pilihan raya tu memang betul-betul hari raya untuk kami. Hari raya mereka. Jadi tuan, saya bila tuan bercerita tentang kehangatan pilihan raya kampus dan sebagainya, bila saya tengok balik kadang-kadang kawan-kawan komen-komen dekat Facebook ke dekat Twitter dan sebagainya, mereka mengatakan ada terdapat campur tangan parti-parti politik tertentu di dalam gerakan mahasiswa, contohnya PRK. Sekiranya benar tuan, apakah langkah-langkah ECP untuk menghalang perkara itu berlaku? Sebab kita nak mengajar student supaya neutral pada ketikanya. Ya. Dan kemudian bila keluar pada itu, ikutlah mana-mana parti. Tapi pada ketika berlangsungnya PRK pun dah ada dah orang panggil
ialah bidak-bidak catur yang telah ditetapkan oleh parti-parti tertentu. Apa pandangan tuan berkenaan hal ini? Okey, sebenarnya bukan campur tangan. Okey, sebab penilaian yang dilihat itu ialah apabila seorang calon ataupun pelajar yang bertanding itu bercakap isunya itu mirip macam orang politik di luar. Maka mereka labelkan dia kumpulan sana. Baik. Ataupun yang agak sederhana ini pula label kumpulan sana. Okey, so bila dia bercakap, dia berkempen seperti begitu, labeling berlaku. Baik. Sebenarnya kita di kampus, kalau mereka nak berkempen, kita bebaskan. Betul. Kan? Buat rapat umum sebagainya. Buatlah. Masih kita terikat dengan peraturan pilihan raya lah. Betul. So maknanya kalau dia kata dia bercakap itu menuntut satu-satu benda. Contohnya isu supaya PTPN itu dipercepatkan. Bas sekolah, bas apa saja. Ini mungkin sama dengan isu di luar. Ataupun pendidikan percuma ke apa ke macam di luar. Betul lah. Itu label dia. Dia labeling dia begitu. Tapi hakikatnya campur tangan, saya rasa yang ni kita boleh perdebat lah. Betul. Okey, perdebatkan. Sebab PRI Campus ni memang menjadi daya penarik. Betul. Terutamanya parti politik di luar. Yang daya penarik. Jadi bila memberi orang satu ketika dulu, setiap kali election tu, tumpuannya. Sampai dalam surat khabar tu macam PRI umum. Ya. Dia laporkan satu persatu. Ini apa nama publicity. Sebenarnya tak perlu pun. Ya. Tapi bila politik juga minat, parti politik minat, media juga highlightkan benda tu. Highlightkan tu. Dia dah jadi satu pilihan raya yang agak panas. Betul. Kan? Panas. Seluruh negara akan tengok. Kira pula berapa universiti yang mirip kepada kerajaan, mirip pembangkang. Kan? Padahal tak ada pun. Kan? Tapi ini yang dikatakan bahawa yang buat definasi ni yang di luar. Ya, betul. Kan? Sebab mungkin apa saja isu yang dibentangkan itu mirip sama di luar. Jadi maka dibuat perjuangan sebuah parti politik tu. Kan? Jangan di luar. Itu yang merancakkan suasana. Kan? Masa tu keputusan keluar tu kita tahu dah. Kadang-kadang media pula dia buat macam election luar lah. Ya, mesti ada infografik dan sebagainya kan. Infografik. Berapa yang ni kita yang di ACP jadi dilema. Ni apa cerita? Betul. Kan? Set label pula, okey, universiti ni adalah pro kepada kerajaan, universiti ni pro kepada pembangkang ketika itu. Sebenarnya tidak begitulah. Baik. Itu pandangan daripada media dan yang di luar. Jadi tuan, okey, yalah daripada dulu sampai sekarang memang tuan pegang bahagian ni. Selepas pindaan AUKU pada tahun 2012. Okey. Ada tak perbezaan dari segi gerakan politik mahasiswa tu tuan? Okey. Daripada 75 atau 74 sampailah 2012. Okey, berlakulah satu perubahan perjuangan yang dibuat, yang diusahakan oleh mahasiswa. Dulu. Baik. 30 tahun dulu. Yang nakkan supaya pelajar ini boleh terlibat dengan politik. Akhirnya menjadi realiti. Akhirnya. Pada 2012 Menteri Pengajian Tinggi ketika itu Datuk Seri Khalid Nordin. Okey. Dan Datuk Saifuddin sebagai timbalan menteri. Mereka telah buat pindaan. Di mana pindaan itu saya sebenarnya antara yang terlibat lah. Ambil masa lebih kurang tahun lebih lah, 2 tahun kot. Boleh tahan lama juga. Sebab kita tengok dalam banyak sudut. Dan akhirnya 2012 kita masuk parlimen. Dan berjaya diluluskan. Buat pertama kali di mana pelajar boleh terlibat di dalam berpolitik lah, gerakan-gerakan politik. Maknanya perjuangan yang lama baru diluluskan. Bermula 2012
satu transformation berlaku. Anjida baru. Ya. Maknanya kalau dulu tak boleh, sekarang boleh. Ya. 2012. Okay. So mereka bolehlah terlibat. Nak jadi ahli boleh, nak jadi pemimpin parti politik boleh, nak bertanding boleh. Okay. Malah apa nama bila berlaku itu mereka ni boleh pergi keluar dalam election, boleh berkempen. Dulu tak boleh. Kalau dulu tak boleh, confirm kena tangkap lah. So dia boleh. So makna itu titik permulaan kepada dimensi baru untuk pelajar mula untuk melibat politik. Tapi ada tanggungjawab mereka. Betul. Yang perlu mereka laksanakan. So, kalau sekiranya mereka masih lagi belajar, maknanya pergi, jadilah ahli politik, berkempen sebagainya, tapi image mereka masa pelajar masih lagi terikat dengan universiti. Terikat. Ya. Kena jaga image universiti. Betul. Kan? Kena jaga nama universiti. Dan kena behave as pelajar universiti. Itu masih ada. Kan? Itu kena tengoklah dari segi peraturan. Maknanya kempen-kempen berunsur sabotaj, kalau katakan didapati bersalah, didapati terdapat ada unsur macam tu, universiti akan ambil tindakan lah. Okey, dia ada dua. Satu, kalau dia pergi terlibat dalam politik di luar, okey, dia masih lagi akan berhadapan dengan undang-undang negara di luar. Betul. Dulu, dalam kampus je. Betul. Aku saja ada peraturan dia, ada tata tertib dia. Tapi bila di luar, dia akan terpaksa berhadapan dengan undang-undang negara. Cabaran lagi besar. Contohnya kalau buat demonstrasi di luar. Ya. Kan? Ni dia mungkin kena dengan tindakan-tindakan daripada polis sebagainya. Kan? Kalau dia mencemarkan imej universiti, sebut je tu pelajar sekian universiti boleh juga charge under tata tertib. Jadi maknanya tanggungjawab dia sebagai pelajar mesti ada. Ruang yang diberikan besar, tanggungjawab juga lebih besar. Ada. Kerana itu mereka kena behave. Kerana itulah bila mereka kita latih dalam kampus, bila dia pergi keluar, dia sudah ada latihan di situ. Ya. Tanggungjawab di situ. Maknanya latihan kita ini, kita nak melahirkan pelajar atau warga negara yang kalau boleh lengkap. Betul. Faham erti demokrasi daripada kampus, ilmu yang ada di situ, di luar, dia sepatutnya menjadi model kepada warga negara dia, warga kita di luar. Betul. Sebab kalau kita cerita tahun 60-an, 70-an dulu, kalau katakan kita sebut pelajar universiti tu kan, diorang ni ibarat macam dah mengalahkan popularitinya, dah mengalahkan ketua kampung tu kan. Betul. Jadi kalau katakan image itu tak dibawa bersama sekali dengan karakter sebagai seorang pelajar universiti, seorang yang terpelajar, maka prestige universiti juga akan turut tercalar tu kan. Saya masih ingat 2018 ni election. 2014 pun dah ada. 13 election yang sebelum tu 2013. Sudah ada pelajar universiti yang bertanding. Okey, dalam pilihan raya. Sekarang pun ada. Betul. Kan? So maknanya dia punya impactnya baguslah. Saya dimaklumkan yang PRM Melaka pun ada juga. Ada. Hasil orang kata hasil pindaan AUKU tahun 2012 tu. 12 dan juga pindaan tahun 2019 pun dah ada dah. Ya, apa nama 2012 pelajar terlibat di luar kampus. Ya. Politik luar kampus. Betul. 2019 pelajar parti politik boleh masuk ke dalam kampus. Ya, maknanya unsur politik boleh masuk ke kampus. Kerana itu kita lihat ada kelab-kelab politik dalam kampus. Ya. Kan? Kelab parti A. 2012 tak boleh. Baik. 2019 luar boleh, dalam boleh. Dan itu bebas. Kita lihat ada yang bertanding tu sebenarnya adalah pemimpin kelab-kelab politik yang ada dalam kampus. Mereka boleh bertanding. Ini sebenarnya perkembangan yang menarik. Ya, betul. Kan? Kedinamikan politik mahasiswa. So maknanya sekarang ni mereka sudah diberikan peluang. Betul. Asuhan sudah dibuat dalam kampus. Ya. Kan? Mereka sepatutnya menonjolkan model yang baik. Betul. Maknanya orang yang mahir tentang knowledge demokrasi ke apa ke sudah ada dalam kampus. Bila dia keluar, dia bawa pendekatan yang cukup bagus. Ya. Kan? Inilah yang orang nampak bahawa dia ni menjadi pengundi yang baik. Ya. Ahli politik yang baik. Mungkin calon politik yang baik. Dan kepimpinan politik yang baik. Daripada asal dia berdalam. Inilah latihan yang kita buat.
asuhan tu telah didapatkan Dah daripada universiti. Hasil orang kata, yalah, HCP ni hanya monitor je lah sebenarnya kan. Betul. Supaya tidak melanggar patah-patah. Dulu Cik Ijam, dulu depa kena tunggu graduate dulu baru involve dalam politik. Betul. Now asuhan tu, dalam asuhan tu dia boleh terlibat dah. Dah boleh terlibat dah. Itu perbezaan dia dengan pindan-pindan yang ada. Maknanya kalau dulu teori dulu, lepas tu baru praktikal. Sekarang Yes. teori dan praktikal berjalan serentak. Sekali serentak. Baik. Itu yang menarik tu. Betul, sangat menarik. Kalau kita nak ceritakan tentang politik kampus dan kesedaran ataupun literasi demokrasi dalam golongan mahasiswa, ialah golongan muda ni, Ya. saya kira tak cukup dalam tempoh 2 jam kita bersembang ni. Banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu congkel daripada Encik Nazrul ni, sebab beliau adalah orang yang berpengalaman luas, bertanggungjawab dalam mengasuh mahasiswa-mahasiswa ini untuk menjadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang yang lebih berjaya di masa akan datang. Saya yakin dan percaya tuan, kalau sekarang tuan datang jalan kat bandar KL ni contohlah, saya rasa dalam daripada 1000 tu sekurang-kurangnya ada lebih kurang dalam 5 orang akan datang jumpa dia, kenal lagi Encik Nazrul ni. Adalah orang yang mengasuh beliau, kita ada mengasuh mereka ni ketika zaman universiti. InsyaAllah. Jadi Tuan Nazrul, akhir kalam sebelum kita menutup bicara kita. Kalau kita lihat Tuan Nazrul, untuk kita menanamkan jati diri, kesedaran dalam golongan mahasiswa ni lah contohnya. Tugas mereka ni bukan sahaja untuk mencapai gelar sarjana. Bukan hanya untuk mendapatkan straight A ataupun full flat di dalam pendidikan mereka, tetapi yang lebih luasnya adalah mereka perlu untuk menyumbang kembali ilmu yang mereka dapati, asuhan yang mereka dapati ketika di universiti kepada masyarakat. Jadi yalah, keputusan cemerlang itu tidak menjamin kepada kehebatan seorang individu. Bagaimana tuan sebagai seorang individu yang bertanggungjawab dalam mengasuh mahasiswa ini untuk menanamkan semangat dan jati diri kepada golongan belia ini, supaya mereka ini keluar untuk menjadi seorang insan yang lebih bertanggungjawab, bukan hanya mesin-mesin semata-mata. Okey, macam saya sebut di awal lagi, bahawa pelajar daripada sekolah masuk ke universiti. Ya, Universiti wadah. betul. Di sinilah semuanya pengalaman dia boleh ambil. Okay? Dia nak ilmu akademik, ada di sini. Betul. Kepakaran akademik ada di sini. Ya. Dia nakkan tentang nilai kemanusiaan, ada di sini. Ya. Nilai moral ada di sini. Nilai disiplin ada di sini. Dalam kampus. Ibaratnya kampus tu one stop center. One stop. Semua di situ. Ya. Kan? It's a matter of mereka nak mencari. Sebab dalam universiti ni mereka kena mencari. Betul. Dia bukan spoon feeding. Betul. Dia kena cari. Dia nak jadi pemimpin, dia kena cari. Ya. Dia kena jadi pemimpin. Jadi maknanya kita melatih mereka berdikari. Okey. Dengan harapan kita di hujungnya nanti dia akan graduate dengan ijazah kepakaran dia. Ya. Okey, ataupun ijazah apa yang dia belajar plus sebagainya. Ya. Value added tadi. Kepimpinan lah, kalau nak jadi sukan, atlet sukan boleh jadi, nak Betul. jadi kebudayaan, semua boleh. Penyanyi bagus. Kan? Tengok apa nama Allahyarham Sudirman. Dia seorang peguam. Peguam. Penyanyi terbaik. Betul. Allahyarham. Ramai lagi. Ramai lagi. Betul. Kan? Yang jadi ini kan, tengok. Semua boleh jadi. Dalam bermula di kampus. Ya. Maknanya, kita dah latih. Kita dah didik. Betul. Jadi bila habis dia graduate, dia masuk kepada komuniti dan masyarakat, kita pulangkan mereka. Maknanya mereka sendiri sepatutnya boleh accommodate, boleh sesuaikan diri Ya. dengan apa yang ada dan boleh survive. Itu yang lebih penting. Patutnya boleh survive. Sebab apa yang kita bagi selama 4 tahun, 5 tahun atau 3 tahun itu Ya. sudah pun kita bagi. Jadi bila dia keluar, dia sepatutnya boleh meneruskan apa yang dia belajar dalam kampus. Betul. Kalau nak jadi peguam yang terbaik. Ya. Nak jadi pentadbir yang terbaik. Di dalamnya penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai moral, nilai integriti, semua ada di situ. Betul. Jadi baik pun ada, nak jadi jahat pun ada. Terserah kepada mereka Terserah untuk kepada memilih. mereka. Betul. Jadi maknanya sepatutnya mereka sudah pun bersedia. Ya. Dan sepatutnya mereka ni menjadi model lah kepada masyarakat. Kan? So, ini yang saya selalu sebut dengan anak-anak buah saya dulu. Ya. Tiada yang mustahil. Betul. Kan? Dia nak saja semua boleh buat di luar.
Karena itu kita lihat yang berjaya hebat. Ya, betul. Yang jadi usahawan hebat. Yang jadi penama kerjaya yang hebat. Di samping itu, penyanyilah, itulah ini, dia buat ahli sukan dan sebagainya. Semua hebat-hebat. Termasuk kalau katakan menjadi pemimpin parti politik. Termasuk. Kalau katakan biar caranya betul, mungkin mereka akan menjadi seorang pemimpin yang didambakan oleh masyarakat Malaysia. Betul. Inilah yang kita harapkan pada mereka. Kan? Itu maknanya tiada yang mustahil. Betul. Dan kalau kena dengan keadaan mereka, mereka tahu. Kan? Ini seolah macam kita, menanam benih yang baik lah. Ya, betul tuan. Tanam dalam universiti, dia akan keluar tunas yang baik. Dia akan tumbuh menjadi sebuah pokok yang mampu untuk memberikan perlindungan kepada orang. Yes. Jadi bagi saya, tugas universiti itu sudah berjaya. Baik. Bila keluar, terpulang. Baik, Tuan Razrul, terima kasih banyak atas perkongsian yang saya kira saya terkesima. Alangkah bagusnya kalau ketika saya bergelar pemimpin mahasiswa pada satu ketika dahulu saya mendapat asuhan dan tunjuk ajar secara langsung pada Tuan Razrul. Ya. Tapi ialah, Laut Cina Selatan memisahkan kita. Jauh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh dikatakan ilmu ini ibarat sebilah pisau. Kalau betul anda gunakan, anda akan dapat memotong, contohnya memotong buah tebikan dengan cara yang sangat cantik. Tetapi jika anda silap menggunakannya, anda akan melukakan diri anda sendiri dan juga mungkin melukakan orang lain. Pilihan di tangan anda, ilmu telah diberikan, platform telah diberikan, jalan anda pilih sendiri. Kerana itulah telah diciptakan syurga dan neraka supaya anda benar-benar mampu memilih di manakah baik, di manakah yang benar. Jadi Tuan Nazrul, sekian sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama di dalam bicara literasi demokrasi seri pertama ini, dan saya harapkan mungkin ada kolaborasi selanjutnya dengan Tuan Nazrul. Dan untuk anda yang berada di luar sana, khususnya adik-adik saya golongan mahasiswa, anda bolehlah terus menghubungi Tuan Nazrul ataupun sebagainya. Boleh PM saya untuk dapatkan nombor Tuan Nazrul. Saya tak boleh nak bagi tahu nombor kat sini. Nanti ramai peminat-peminat gelap nanti cuba menghubungi Tuan Nazrul. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga kita berjumpa di episod yang seterusnya di dalam rancangan Bicara Literasi Demokrasi bersama saya Hisham Basabah dari iLead. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Terimalah Kimelia. Thank you.